Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam di studio pukul berapa sekarang? Oh, 10.34. Okey, bagaimana saya bagi tahu tadi, saya sambung pada saya punya ceramah yang lalu. Jahanam, topik ni jahanam. Okey. Topik tu dia bagi supaya sesiapa yang give up, siapa yang rasa kecewa dalam hidup, sebenarnya boleh banyak pengetahuan yang boleh anda ambil daripada situ. Sebab benda itu sebenarnya saya copyright masa saya training lebih kurang 15 tahun yang dulu. Benda tu saya boleh saya buat training, dan benda itulah sebenarnya yang saya pegang. Di saat itu saya masih ingat lagi, ketika itu saya bankrupt. Saya jatuh, bukan kata miskin, sebab saya masa tu selepas saya berhenti bekerja, saya mula buat bisnes dan kereta saya kena tarik. Saya mula tak pandai buat bisnes sebab saya baru belajar buat bisnes ketika itu dan sampai saya berjalan kaki. Itu saat-saat yang saya nak share dengan anda hari ini. Mungkin anda yang pernah rasa give up, anda yang buat kerja dalam seminggu, 2 minggu anda dah berhenti, 3 minggu dah berhenti. Sebenarnya benda itu saya melaluinya. Saya pernah lalu, lebih kurang tak silap saya 15 tahun yang dulu. Waktu itu saya berhenti bekerja bila habis belajar. Saya bekerja dan kemudian saya mula buat bisnes, kemudian saya berhenti bekerja, kemudian bisnes saya pun lingkup jahanam. Dan ketika itu saya tidak tahu nak mula bangun balik tu macam mana. Saya tidak tahu nak bangun balik. Ketika itu saya, kalau saya masih ingat lagi, saya makan telur ayam tu 6 bulan. Pagi-pagi telur rebus, tengah hari lauk telur, malam-malam telur goreng, selama 6 bulan. Sebab saya tidak punya kewangan yang cukup ketika itu. Dan saya juga tidak punya kenderaan sebab kereta saya ditarik ketika itu, saya ingat lagi. Dan saya mula tidak tenggelam punca. Dan saya banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi sana dan sini. Jadi sehingga pada satu ketika tu, kalau saya tengok masa tu, anak saya ketika itu, anak saya 2 orang kecil lagi. Rumah saya masa tu di Kulim juga. Dia dekat dengan Tadika. Dekat Tadika tu ada padang. Jadi anak saya ni seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi perempuan ni dia lembek sikit. Jadi satu hari tu bila dia balik dari kelas tadika, dia jalan kaki sajalah dari padang ke rumah saya tu, dekat saja. Ada satu ekor anak anjing, dia mengejar anak saya. Jadi anak saya yang lelaki ni, dia lari meninggalkan kakaknya. Kakaknya tu bezanya umur setahun dia orang ni. Kakaknya tu dah lah kecil, perempuan. Ketika itu anak anjing tu mengejar dan anak saya lelaki tu lari dengan laju meninggalkan kakaknya dari jarak yang sangat jauh. Tetapi anjing tu mula mengejar kakaknya. Kakaknya tu perempuan. Perempuan kecil. Dia lari. Tapi yang menjadikan saya terkejut adalah apabila dia speed. Dia tu lembek, tapi dia lari dan begitu pantas bila dikejar oleh anjing tu. Anda tengok dia kejar dan dia memotong abangnya tu. Kalau saya masih ingat lagi, ketika itu bila nak sampai kat pintu rumah saya tu, anak saya perempuan tu masuk ke dalam. Anjing tu break. Dia tekan, tak boleh masuk. Masa tu saya tengok, ya Allah, ya Tuhanku, speednya begitu laju sekali dan benda tu tak pernah dijangkakan. Jadi memotong. Yang anjing tu pun tak kejar dah anak lelaki tu, dia kejar anak perempuan tu. Anak tu potong, abang tu dipotong, dia lembek je, dia perempuan. Jadi ketika itu malam tu saya mula berfikir, sebenarnya bukan kerana dia lembek, bukan kerana sesuatu yang menjadikan pada kita tu, kita bila orang pandang kita lemah, kita menjadikan diri kita lemah. Terkadang anda tengok yang membagi pengajaran bagi kita tadi adalah anjing tadi. Apabila dia mengejar, anda tengok dia menggunakan segala kekuatan untuk kita bangun. Dia menggunakan segala kekuatan. Dan dia ni, ketika itu saya ingat lagi, dia orang ni baru dejar tadi ke umur 5 tahun.
5 tahun. Kakaknya umur 6 tahun, adiknya umur 5 tahun. Jadi yang mengherankan, kakaknya tu dia lembek sangat, orang dia lembek, tapi dia lari paling laju dan dia memotong abangnya tu, yang lelaki tu. Sehingga anaknya tu mengejarnya sampai kat pintu rumah tu, dia break terkejut. Malam tu saya mula berfikir, mungkin benda tu satu idea yang bagus. Saya kata, selama ni saya menyangkakan satu orang tu dia lembek, dia slow, dia tak kuat, kita merasa diri kita lemah. Tetapi apabila satu tekanan tu datang, anda tengok tu bila anaknya tu datang, masa tu apa yang kita buat adalah dia fokus. Maksudnya tadi, yang lari punya perlahan tu, tapi bila dia fokus betul-betul, dia tak ingatlah ketika itu nak makan ke, lapar ke, dia tak ingat ketika itu apa. Dia tidak di belakang dia, kalau lambat, anjing tu akan gigit dia. Dan dia lari sekuat tenaga yang dia tak pernah gunakan ketika itu. Dan di mana dia berjaya, yang saya hairan, dia potong abangnya. Tu ada lagi sejarah tu, masih ingat lagi sampai sekarang. Jadi dia potong abangnya tu. Dan anjing tu sampai break nak masuk kat pintu rumah. Jadi ketika itu saya dapat satu, masa tu saya tengah jatuh teruk kan. Di situlah saya mula rasa berfikir, sebenarnya apa yang berlaku kepada aku ni sebenarnya adalah satu tekanan untuk aku bangun sekuat-kuat hati. Untuk aku sebenarnya Tuhan bukan buat aku tu kata aku hilang, kena tarik dan sebagainya tu untuk supaya aku ni lemah, tidak. Aku tak boleh orang cakap apa, bila menghadap sesuatu masalah tu kita hanya duduk melengung membincang, sedangkan sebenarnya dia adalah satu kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Jadi esoknya tu saya ingat lagi, pada esok itu hari Jumaat malam, matahari masa tu bulan masa tu terpacak tengah tu, masa pukul 12 malam. Masa itulah saya mula minta doa kepada Allah, bagi saya kekuatan pada esok paginya, saya akan bangun sekuat-kuat hati saya. Di situlah saya teringat tadi anjing tadi, kalau anak saya yang perempuan tu boleh speed begitu laju, kenapa aku tak boleh bangun sekuat-kuat hati aku, lari sekuat. Sebelum ni aku ni lemah, sebelum ni aku hanya harap percaya aku ni ada degree, aku ni pandai, aku boleh jadi kaya, aku kan ni bijak. Tidak. Jadi di situlah saya menggunakan segala kekuatannya bermula pada esok hari. Saya ingat lagi hari Jumaat malam dan esok Sabtu saya bermula dengan ketika itu saya ingat saya duduk dekat satu sesi minyak, di tepi tu ada kedai makan, dan di situlah saya mula menjual. Saya minta doa, ya Allah aku tak tahu nak jual apa, aku tak ada modal. Tiba-tiba satu orang datang bagi buat satu syarikat, saya minta pamphlet dan saya minta pinjam produk sementara dia bergerak di Kulim tu. Ketika itu saya pinjam dan akhirnya saya berjaya sell produk tu perlahan-lahan, walaupun dimaki orang, walaupun dihalau oleh orang. Ketika itu saya buat kerja secara gila-gila. Saya masih kenangkan bahawa sebenarnya kita punya kekuatan yang luar biasa yang tak pernah kita tahu, yang selama ni kita sendiri tengok, orang lain semua tengok, tetapi bila masa kita menggunakan tu, bila kita dibagi satu masalah yang besar. Contoh anak saya tadi, apabila anjingnya mengejarnya, dia boleh speed begitu laju mengejar abangnya yang lelaki pun, dia boleh pintas. Dan di situlah saya dapat clue bahawa kita sebenarnya hebat. Dan itulah topik yang saya nak bagi tahu kepada anda adalah gergasi hijau duduk di dalam badan kita tu. Jadi kenapa anda rasa give up? Kenapa anda rasa malas? Kenapa rasa anda kecewa dalam hidup kita? Dia ada satu benda di belakang tu dipanggil sleeping giant. Kalau anda ingat masa topik, saya pernah cerita tentang topik sleeping giant. Dan giant itu sebenarnya dia adalah gergasi hijau yang ada di dalam badan kita ini. So, bagaimana kita nak bangun di waktu kita sakit, di waktu kita terseksa hidup? Anda jangan, itu rahmat Allah kepada kita. Dia memberi satu signal kepada kita bahawa kita ada kekuatan yang luar biasa di dalam badan kita itu. Gergasi yang ada dalam badan kita tu, tengok saya apa pakai baju warna apa? Hijau. Dalam ni ada gergasi hijau. So, di Vault 10 ini saya nak bagi tahu kepada anda. Untuk yang dah jadi member, yang jadi agent, dan yang buat rasa give up, anda rasa kecewa, anda yang tenggelam punca, tidak tahu nak mulakan sesuatu, anda rasa give up. Sebenarnya itu adalah satu strength yang Allah bagi kepada kita. Cuma tafsiran kita itu salah. Kita kecewa, kita selalu duduk melengung, mengenang nasib dan sebagainya. Itulah kaedah yang saya bagi tahu kepada anda. Kebanyakan daripada kita tension, stres, dan ada yang bunuh diri.
Sebab dia salah tafsir terhadap apa pressure yang dia dapat, apa tekanan yang dia dapat. Nah, topik itu yang saya nak bagi tahu kepada anda. Apa itu sebenarnya gergasi tidur? Dan saya selalu menyebutnya sleeping giant. Dalam topik yang lepas, saya dah bagi tahu apa itu gergasi tidur dalam badan kata sleeping giant. Jadi anda hari itu yang kena minggu video yang terbaru yang terlepas, saya dah bagi tahu anda rasa give up, selalu cakap modal tak ada, buat kerja seminggu nak kaya, buat 2 bulan rasa nak kaya, buat 3 bulan tak boleh, anda patah balik, buat balik, duduk balik macam dulu juga. Jadi buat lagi satu benda yang baru, rasa terseksa, gagal, duduk balik, melengung balik, aku ni memang tak boleh. Dan akhirnya dia buat satu conclusion bahawa Allah dah tentukan aku seperti ini, aku ni hidup susah. Dan ini 95% saya bagi tahu kepada anda. Dia punya mindset seperti ini. Sebab tu kalau anda masuk kursus motivasi di mana-mana, mesti tak tertinggal satu perkataan yang dipanggil mindset. Jadi benda ni penat dah saya bincangkan. Perkataan mindset ni memang saya penat bincangkan. Sebab dia tidak memberi kesan. Kalau motivasi, anda tahu tak, kita hadir kat satu kursus motivasi, malam tu ceramah tentang pagi kita bagi ceramah, memang dia bersemangat. Tapi anda tahu tak, dia akan turun dalam masa 3 hari saja. Dia akan back balik cara dia berfikir yang asal. Sebab yang memudahkan adalah berfikir seperti apa yang kita fikirkan. Betul tak? Jadi banyak orang dia berfikir macam mana yang dia biasa fikirkan. Yang itulah yang dia selesa dan itulah cara yang mudah untuk dia. Tapi dia tahu bahawa keputusan, result, hasil daripada thinking yang seperti itu sebenarnya dia menghasilkan satu kesusahan dalam diri dia. Menjadi masalah dalam kehidupan dia. Dan dia tidak faham signal apa yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita stand up, kita bangun. Jadi di sini kita tengok kenapa ada orang boleh berjaya dalam hidup dia. Kita rasa tengok dan kita cakap apa? Mereka tu takdir mereka berjaya. Itu jawapan. Banyak yang jawab bila tu takdir dia, tu nasib dia. Tentang kita ditakdirkan begini, hidup susah. Kan macam tu. Kalau beginilah cara pemikiran kita, buat apa Tuhan buat semua benda ni. Otak kita Tuhan buat apa, baik tak payah buat. Buat kita macam lembu Tuhan, kan senang. Celik mata pergi makan, tak payah esok nak makan apa. Dia tak tahu nak makan kat mana pun tak apa. Betul tak? Lembu kan kalau dia bangun tidur, ada dia tahu dah nak makan dekat mana, esok malam tu dia buat perancangan. Esok aku akan makan di sini, tempat sini banyak. Tak ada, dia bangun esok, dia fikir esok. Itu lembu. Esok dia bangun tidur, dia fikir, aku lapar, aku lagi makan. Apa yang aku nampak, aku makan. Yang boleh makan, aku makan. Buat kerja sampai petang, balik, tidur, dah makan, kenyang, tidur. Lepas tu esok fikir pula, bangun tidur esok nak cari apa. Itu pun lembu tu gemuk sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Awak kita hanya kurus kering. Jadi kalau anda nak tengok sini, apa maksudnya? Anda tengok yang maksudnya saya bagi tahu semalam, saya dalam 2 hari lepas saya dah bagi satu motivasi kepada anda. Bukan motivasi lah, knowledge, pengetahuan kepada anda, penyakit yang ada dalam kebanyakan kita. Jadi anda jangan tersinggung bila saya buat ceramah tu. Saya bukan mengatakan kepada anda. Selalu saya bercakap dalam setiap ceramah saya, biasanya adalah untuk diri saya sendiri. Dan saya share dengan anda. Kerana saya bukan master, saya bukan sifu, saya bukan orang hebat untuk bantu anda. Saya sendiri pun sedang memang serius belajar untuk mencipta apa yang saya inginkan dalam hidup. So anda share saja cukup. So anda jangan marah. Kalau saya cakap tak betul, mungkin anda tersinggung, anda maafkan saya dan bye-bye. Kalau anda menyampah tengok video saya, just stop saja. Blah, tak payah. Betul tak? So saya tak ada apa-apa. Saya free of charge saja. So apa dia sleeping giant? Apa dia kita punya gegasi hijau yang ada dalam badan kita? Okey, sebenarnya kalau anda tengok cara nak membangunkan kekuatan dalam diri kita, kita kena tahu kaedahnya. Bukan disebabkan semangat. Banyak orang dia mengatakan dia bersemangat nak buat. Semangat dia tidak akan kekal. Semangat dalam diri kita sebenarnya tidak akan. Sebab bila kita dengar ceramah motivator, ada motivator hebat, dia pandai bercakap malam tu, berdebar, kita menggeletar macam ni bila dengar ceramah dia. Bukan kita boleh bertahan pun. Kita bersemangat sebab dengar dia ceramah. Bukan kerana kita nak ubah hidup kita, tak. Kita faham cara dia menerangkan kepada kita. Tapi kita bersemangat sebab yang bercakap tu sedap suara dia. Dia power, dia punya speech. Tak percaya? Cuba dia, orang yang berceramah tu cakap topik yang sama. Ayat yang sama, cuma presentationnya berbeza. Anda hendaklah berusaha bersungguh-sungguh. Anda perlulah bersabar dalam diri untuk berjaya. Macam tu cara bercakap. Agaknya anda bersemangat, bergeletar. Anda rasa nak buat tak? Tak kan? Sebab
Dari mana datang semangat anda bila dengar kursus motivator-motivator yang hebat, pandai bercakap dan sebagainya? Sebab daripada cara dia bercakap tu yang menyedapkan anda. Maka sebab tu dalam 3 hari dia akan balik kepada keadaan asal anda. Itu sebab kenapa semangat kita turun naik. Masa dengar ceramah naik. Sebab cuba ambil penceramah, ayat yang sama, pengetahuan yang sama, word yang sama, tapi penceramahnya tu tak hebat. Baca je. Anda hendaklah bangun jual kunyit hitam. Anda hendaklah berusaha, jangan berputus asa. Kalau anda dengar macam tu, anda semangat tak? Tak semangat kan? Datang satu macam, anda harus bangunlah anda untuk berjaya. Anda mesti punya satu kaedah untuk sukses. Jangan bersabar untuk... anda pendengar menggelotar. Malam pagi esok. Tapi anda tahu tak? 3 hari je. Sebab apa yang anda bercakap tu, anda yang semangat tu sebenarnya datangnya daripada orang tu bercakap, bukan daripada knowledge yang dia sampaikan kepada anda. Ini perbezaan yang besar. Jadi bagaimana anda tengok kenapa banyak orang bila dia tengok orang berjaya, dia buat contoh, dia ada banyak contoh. Contoh daripada penceramah yang bercakap hebat. Kedua daripada contoh orang lain sukses. Contoh dia tengok banyak orang sukses. Kalau orang banyak sukses, tentu aku juga mudah untuk sukses. Baik aku cuba buat. Nampak? Dia akan menggunakan perkataan cuba. Yang dalam ceramah saya lepas saya bagi tahu, banyak orang digunakan perkataan cuba, saya cuba buat, saya cuba ingin berjaya, cuba. Bila anda duk cuba, memang tak berjaya. Kita minum dulu. Ini ada V-Cafe. Okey, so caranya begini, saya bagi tahu kepada anda. Sama ada setuju atau tidak. Saya mungkin akan mengajar anda cara berfikir yang agak pelik sikit malam ini. Jadi kalau anda rasa boring tu, saya tak tahu. Contoh saya bagi tahu kepada anda, tengoklah. Anda tahu tak berapa speed ni, saya tengah ceramah ni, berapa laju saya tengah bergerak ni sekarang ni. Berapa laju saya tengah bergerak ni? Oh, cikgu diam, tak nampak cikgu bergerak. Sebenarnya saya sedang bergerak 1,700 km satu jam. 1,700 km satu jam. Sedangkan highway kita hanya 110 km. Sedangkan anda, saya ni, dengan gelas ni, cawan ni, apa semua ni, sedang bergerak 1,700 km satu jam. Oh, macam mana pula cikgu? Tu, anda ingat tak khatulistiwa? Kita duduk di khatu bumi, kita berputar. Bumi kita, dia berputar, 24 jam dia patah balik. Jadi berapakah putaran yang dia buat? Saya ambil gambar tegak lah, dia lari sikit sebenarnya. Tapi saya ambil untuk memudahkan anda. Panjang khatulistiwa tu 41,000 km. Bayangkan, bila 41,000 km tu dia buat satu putaran, dia ambil masa 24 jam. Jadi anda bahagikan 41,000 km dibahagikan dengan 24 jam. Jadi speed kita semua ni adalah bersamaan lebih kurang 1,700 km satu jam. Kenapa kita tak terasa tekanan dia? Kenapa kita tak melambung pergi? Kalau Tuhan break saja. Putaran bumi itu, Tuhan break, berhentikan sekejap. Berhenti 2 saat je. Tuhan putih, berhentikan 2 saat. Anda, saya melambung sampai ke Rusia. Tahu tak? Anda, saya semua ni akan tercampak sampai ke Rusia. Hanya kalau Tuhan berhenti 2 second saja. Bayangkan. Kenapa kita tak bergerak? Sebab dia punya laju itu konsisten, tetap. Iaitu 1,700 km sejam. Cuba Tuhan break dia jadi 1,000 km sejam. Dia break saja, anda akan tercampak ke depan. Kalau dia speed, kalau Tuhan buat, dia naikkan kepada 200,000 km sejam, kita akan tercampak ke belakang. Jadi sebab kita tak tahu. Kita sebab apa? Kita rasa benda ni, kita ni normal. Sebenarnya kita tidak normal. Kita sendiri pun berada di satu posisi yang luar biasa hebat. Iaitu Tuhan letakkan speed tu, laju pada satu keadaan. Menjadikan kita begini, lalai, leka. Tapi kalau Tuhan nak tunjuk kat kita, dia break 1 second saja. Kita semua dia break. Bumi itu Tuhan break sesaat saja. Dia berhenti, dia tak berputar, dia break seminit saja. Sesaat, tak biasa seminit, sesaat. Kita semua akan tercampak nu sampai beratus-ratus kilometer lagi. Sampai ke Rusia, sampai ke Perancis. Jadi apa kaitannya? Kalau anda tengok, bila kita duduk, kita ada berfikir tak benda ni? Ada tak kita terfikir benda ni? Contoh, saya bagi contoh yang kedua. Yang kita tak mau berfikir. Bagaimana kita nak fikir untuk sukses? Contoh, kalau anda tengok, kita naik kereta. Okay, kita naik kereta,
kereta tu kita duduk naik kereta pergi ke, saya duduk Kuala nak pergi ke Kuala Lumpur kat highway. Saya akan lari 110 km sejam. Dibenarkan oleh kerajaan Malaysia 110 km sejam. Tiba-tiba ada seekor nyamuk duduk dekat kursi belakang terbang dalam kereta ke depan. Kan kita selalu tengok kan nyamuk boleh terbang, dia terbang duduk dalam kereta kita. Kita nampak biasa kan, biasalah nyamuk terbang lintas kat kita. Tapi bayangkan kalaulah orang duduk di bawah di jalan, ada satu orang sedang berdiri dekat jalan tu, dia tengok kereta kita laju, okey, kata dia tak nampak kereta, dia nampak nyamuk. Nampak nyamuk tu saja. Nyamuk tu terbang daripada tempat duduk belakang pergi ke tempat duduk depan. Kereta sedang laju 110 km sejam. Berapakah speed nyamuk tu? Nyamuk tu mesti laju. Kalau sama 110 km sejam, dia tak akan bergerak ke depan. Dia mesti laju sedikit pada 110 km sejam menyebabkan dia boleh bergerak ke depan. Siapa yang tengok? Tu, ada orang duduk di tepi jalan raya tu, katalah dia nampak nyamuk tu. Dia akan nampak nyamuk tu speed dengan begitu laju, 100% terus laju. Kan? Benda tu kan? Tapi kenapa benda ni anda tak nampak? Tak pernah kita fikirkan. Kan benda ni susah kan. Tapi betul tak? Orang yang duduk di jalan raya, tengok kereta anda bergerak, dia kalau nampak nyamuk tu terbang daripada belakang ke depan, berarti nyamuk tu laju. Dia boleh potong kereta tu, dia boleh ke depan. Jadi katalah kereta tu hilang, tak nampak nyamuk je. Nyamuk tu sedang terbang lebih daripada 110 km sejam. Saya tanya anda, pernah tak anda berfikir benda tu? Saya tak kata anda fikir benda tu. Sekarang saya nak ajar anda berfikir, kalau macam tu benda yang kita berhadapan setiap hari. Contoh tadi saya bagi tahu pergerakan bumi kita dalam badan kita semua tu, kita tak pernah fikir ke benda tu kan? Sebab benda tu, Allah cikgu buat sakit kepala otak. Maksud saya tadi, kalau benda itu pun kita tak mau berfikir, kita tak pernah, bagaimana kita nak fikir permasalahan yang wujud dalam kita punya mindset kita. Kita punya buat tak jadi. Kenapa? Mesti ada sebab. Mesti ada movement dia macam tu juga. Jadi bila kita buat satu usaha kita tak berjaya, selalu kita neutralizekan dia. Yalah, memanglah tangan kita selalu menunjuk kat orang. So, apa kaitannya cikgu, cerita cikgu ni dengan gergasi hijau tadi? Anda tahu tak gergasi hijau yang ada dalam badan kita ni, dia duduk dekat mana, anda tahu tak? Dia bukan duduk dekat otak kita, dia duduk dekat hati kita. Dia duduk dekat hati kita. Benda ni yang jahat. Saya bagi tahu kepada anda, gergasi hijau ni dia ada duduk dekat hati kita. Kekuatan badan kita tu bukan duduk dekat otak. Otak tu transition dia punya pengetahuan saja. Tapi yang menjadikan kita rasa give up, kecewa, sikap marah, dengki, datangnya dari mana? Bukan dari otak. Dia mari dari hati kita. So hati tu anda kena tahu posisi di mana anda punya gergasi hijau tu. Jadi gergasi hijau ni sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, dia duduk kat mana? Dia duduk kat hati kita. Hati kita ni sebenarnya anda tahu tak, terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Satu dia panggil apa? Satu dia panggil sanubari. Pernah tahu tak perkataan sanubari? Oh, engkau berada di sanubariku. Pernah dengar kan? Sanubari. Lagi satu, nurani. Dalam bahasa sanubari, lagi satu. So apa dia sanubari tu? Sanubari tu saya bagi tahu kepada anda, nafsu kita. Nafsu kita. Nurani itu apa? Benda-benda yang positif, yang baik itu biasanya dekat nurani kita. Itu yang anda kena ingat. Jadi sanubari ni, dia nafsu kita. Jadi yang banyak anda tahu tak, yang mengubah segalanya, nafsu kita ni bermacam-macam. Dia duduk, sikap malas, itu duduk kat nafsu sebenarnya. Sikap kecewa kita, sikap negatif. Biasanya kalau anda tengok yang berada di sanubari kita tu adalah hal-hal yang negatif. Yang berada dekat nurani kita adalah hal-hal yang positif. Jadi dia ada sanubari, dia ada nurani. Oh, cikgu, binatang apa cikgu ajar ni? Kami ni nak buat Volten ya cikgu. Nak jual halia hitam tu ya. Yang cikgu pergi cerita sampai sains, fizik, kimia, biologi semua dalam hati nurani. Apa ni, buat apa? Saya bukan nak mengajar anda sukses di Volten sahaja. Saya cuma nak share kat diri saya, peringatan kepada diri saya. Anda tahu tak, dalam diri kita ni yang banyak sekali yang menggagalkan kita adalah kita tak boleh bangunkan kita punya sleeping giant, gergasi hijau dalam badan kita tadi. Sebab dia ada dua benda kontrol kita. Dalam badan kita dia ada dua benda yang mengawal diri kita. Satu, mesti kalau dalam bahasa kita biasa dengar, satu adalah syaitan yang kawan negatif dan malaikat yang positif. Itu dalam bahasa biasa orang faham. Tapi
Kalau anda tengok di situ, apa yang perlu? Dia ada dua leader yang kontrol kita. Dua leader ni duk kontrol kita, duk kawal kita ni. Kita nak jadi give up, kita nak jadi malas, kita nak jadi give up. Semua benda ni. Hari ni rasa nak pergi. Tapi dia ada hantar kat belakang tu. Balah, relax lah, sat lagi. Kita nak buat, Allah ke buat tak laku. Dia macam ada satu arahan. Itu saya nak beritahu kepada anda, nafsu kita. Di antara kita punya nafsu dan nafsu kita tadi, kita panggil apa dia? Sebagai sanubari. Sanubari dan nurani kita tu benda yang positif. Selalunya kita lebih selesa dengan hal-hal yang negatif. Dalam hidup kita ni, paling kita suka sekali apa? Semua hal yang negatif. Dia menang. Selalunya juara dia kat mana tahu? Juara dekat sanubari. Bukan dekat nurani. Juara kita buat apa yang menjadikan kita happy, kita rasa selesa, dia berada dekat sanubari kita. Malas tu datang daripada mana sanubari? Malas. Kan? Sonok dah kita duduk lepak. Sonok. Duduk kat mana? Duduk kat sanubari kita. Dengki kat orang. Rasa nak marah kat orang. Mengata kat orang. Mengumpat kat orang. Semuanya anda tahu dia duduk dekat nafsu kita. Dia panggil dalam bahasa mudah faham, nafsu. Dalam bahasa sebenarnya dia dekat hati. Bahagian sanubari kita. Bahagian nurani ni sebenarnya dia tak boleh bertahan lama. Dia tak boleh bertahan lama. Bila kita nak buat, dia patah balik. Itu dia bentuk wujudnya aura dalam diri kita. Aura positif dan aura negatif. Oh, kalau nak ulas yang ni tuan-tuan, panjang lintang pukang kita malam ni. Jadi mudahkan saya nak cerita kat dalam ni, dia bentuklah aura. Kita pun belajar dalam training. Aura positif, aura negatif. Anda nak belajar tak cara nak dapat nak kesan aura tu macam mana? Anda cuba dengar cakap saya ni, Anda tengok Anda nak tengok tak aura manusia tu macam mana? Ni saya ajar anda tahu, tapi anda jangan percaya saya ni belajar. Anda tengok caranya begini. Anda fokus, tangan buat begini. Tangan tu buat begini. Melengkung sikit begitu. Tangan tu buat begitu. Okey. Kemudian anda fokus. Okey, cuba anda pejam mata. Anda diam, fokus. Jangan, kalau boleh tempat yang tak bising. Ada orang ramai di situ. Cuba anda kalihkan tangan anda. Pusing. Okey. Anda akan rasa sesuatu, anda stop. Ada orang kat situ kata. Anda gerak lagi tangan, anda rasa lain. Kemudian tiba-tiba ada. Itu ada orang. Tenaga ada orang. Itu ada orang. Anda tunjuk tengok. Ada orang. Tengok tepat orang tu ada. Anda tanya kawan di sebelah. Betul tak tunjuk tadi? Sini ada orang. Sini ada orang. Sini. Tanpa anda tengok dengan mata. Anda hanya rasa perubahan tangan. Bila lalu dekat manusia, dia ada aura. Kita akan rasa. Oh, ni manusia punya. Ada orang sini. Lalu sini kosong. Tiba-tiba ni ada orang. Lalu sini kosong. Ada orang. Cuba anda buat macam tu. Anda duduk dekat satu kedai runcit ke, kedai minum kopi ke, keadaan diam tu, cuba anda panggil kawan sebelah, cuba anda fokus. Anda belajar sendiri fokus. Tak apa, anda mungkin tak jadi, tak apa. Anda akan rasa satu getaran dekat tangan anda tu. Bila lalu dekat orang tu, anda akan rasa lain. Bila tak ada orang, dia rasa lain. Ada orang di depan kita lain. Anda akan tengok, ada orang, tak ada orang. Ni tak kawasan ni tak ada orang. Ni ada orang, ni tak ada orang. Itu anda tahu salah satu teknik dia kalau anda nak study dia punya aura. Kita ni memang ada satu perubahan tenaga dalaman. Ya, bila dia melalui ada benda di situ, dia akan membagi impak kepada kita punya tangan. Itu anda kena belajarlah, kena ada sifu. Saya ni belajar sains dekat situ. Bukannya belajar dengan tok bomo ke, belajar dengan tak. Yang tu saja belajar sains. Sebab apa? Bila gelombang lalu dekat satu benda, dia mesti ada perubahan getaran dia. So, getaran tu kita boleh ambil dengan kita punya tangan kita. Kita akan rasa angin lalu. Contoh, angin lalu. Bila ada benda blok, kita tahu tak ada angin. Bila kita buka, angin lalu. Kita rasa benda tu kosong. Macam tu lah, sama lah. Cuma dia bahasa canggih dia panggil apa? Tenaga dalaman, aura positif, negatif. Dia luas aura ni, dahsyat. Nak belajar, saya pun tak faham. Kan? Jadi kalau anda nak try, anda try. So anda nak tengok, anda punya sleeping giant tadi, anda punya gergasi hijau dalam badan tu nak bangun macam mana? Saya dah bagi tahu tadi, dia menang dekat bahagian negatif tadi. Dekat kita punya hati, selalu yang menjadi juara yang kita suka. Siapa yang bagi kita suka? Dia ada satu raja kat sana. Raja itulah yang bagi kita ni happy. Kita suka buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Kita cukup happy. Anda tahulah raja tu nama apa. Dan dia ada satu raja lagi. Duk pujuk kita suruh buat. Tapi dia bertahan sekejap. Dia akan patah balik. Jadi bila kita rajin, kenapa tiba-tiba kita jadi malas balik? Bila kita bersemangat,
Kenapa semangat kita tu? Bila ada orang tekan dia punya gelombang semangat bagi naik, kita bersemangat. Kemudian bila tak ada, kita kalah balik. Kita balik kepada asal. Hari ini kita buat kerja bersemangat, bertahan. Tapi berapa lama anda boleh bertahan? Anda bersemangat untuk ubah hidup anda. Tapi adakah anda betul-betul boleh bertahan sampai ke tahap anda boleh capai apa yang anda nak? Anda tanya diri anda sendiri. Anda yang merasakan itu. Saya, kawan-kawan dan orang lain semua tidak boleh mengubah hidup kita. Melainkan diri kita sendiri. So benda ini saya bagi tahu kepada mungkin anda tak faham. Apa dia suruh? Tak faham, tak payah dengar lah. Kami dah dengar dah lama kan. Itu salah satu daripada hantu raya yang duduk asak diri kita. Cikgu tu ceramah tak payah faham lah. Kau faham pun kau buat apa. Kita pun lari. Jadi kita tak belajar apa-apa. Kita tak learn apa-apa pun dalam hidup kita. Sebab tu yang pentingnya kita kena masukkan pengetahuan itu ke dalam hati kita. Dan pengetahuan itu mestilah mencipta aura yang positif. Membentuk aura yang positif. Sebab hal-hal positif biasanya membawa kita mencapai target kita yang betul. Kita perlu bentuk itu. Jadi bentuk itu penghalang utamanya adalah grup. Ada raja. Dia ada satu raja positif, dia ada satu raja lagi negatif. Raja yang positif ini selalu kalah dengan raja yang negatif. Sebab bila anda move, dia akan tarik anda balik back to basic. Balik kepada keadaan anda, asal anda. Anda perasan tak benda ni berlaku dekat diri kita masing-masing? Bila kita nak buat satu benda tu, orang lain boleh berjaya. Kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa orang ni tak boleh? Okey, saya tak bercakap tentang rezeki yang Allah bagi. Memang Allah dah tetapkan. Kita bercakap tentang sains, sedikit sains. Relate dengan sains, dengan kita faham. Anda tengok, aura dia berjaya mengekalkan dia punya gelombang positif pada dia. Dia boleh mengekalkan. Ada orang, dia 3 minggu. Yang saya bagi tahu topik lepas tu, Jahanam tu. Anda pernah ingat? Topik Jahanam tu. Saya buat seminggu. Dia boleh bertahan seminggu je. Kemudian dia balikkan asal. Kenapa? Cuba anda boleh rasa, anda boleh imagine tak gelombang yang anda rasa tu. Bila anda cuba bersemangat, pergi, anda macam melawan satu benda. Akhirnya anda balik asal. Gergasi anda tidur. Gergasi anda tidur. Anda punya, patutnya anda punya seperti itu dipanggil sleeping giant. Gergasi anda tidur. Jadi macam mana nak bangunkan dia? Baru dia nak bangun. Baru dia jenguk muka kat luar sikit. Anda balik asal, tidur balik. Jadi apa gergasi itu? Anda tengok, gergasi itu adalah yang menjadi anda kuat sebelum anda tak pernah jangkakan. Macam anak saya tadi. Dia boleh menggunakan, dia fokus betul-betul. Dia tidak tengok kiri kanan. Dia akan fokus betul-betul terhadap itu. Anda tengok dia punya speed tu mengatasi segala-galanya. Dan ini buat apa? Bentuk aura yang positif. Supaya anda menjadi kuat dan mengekalkan dia. Bila masa anda nak mengekalkan dia, bila hasil target anda itu mula nampak. Oh, betul aku dah dapat. Di situlah anda tengok tadi, aura positif anda tu mula mengekal di situ apabila anda punya target itu tercapai. Walaupun tak tercapai sepenuhnya, dia mula tercapai sedikit-sedikit. Anda tengok kesannya ada. Dia mula merasa menolak anda makin positif. Tapi kalau anda lambat, dia akan perlahan-lahan patah balik. Jadi keadaan anda asal. Sebab tu kalau anda tengok di dalam bisnes, anda tengok kebanyakan contoh kita yang pernah buat networking dan sebagainya. Kalau anda tengok jumlah ejen yang masuk di dalam tu begitu ramai, tetapi kenapa yang mengekalkan dia? Cuba anda jumlahkan berapa orang yang agresif dalam satu company itu dibahagikan dengan jumlah orang yang daftar sebagai ahli ataupun ejen dalam company itu. Jawapannya adalah 5%. Kan? Faham tak? Ambil satu company. Dia registerkan, dia ada nama. Cuba nak ambil jumlah semua orang yang hadir tu, yang masuk tu, yang daftar jadi ejen. Kalau dalam hotel dia jadi ejen, kalau dalam company dia jadi ahli dan sebagainya. Kemudian anda ambil bilangan orang yang agresif, yang masih mengekalkan, masih move di dalam company tersebut. Anda bahagikan dengan jumlah seluruh orang masuk dalam 1 tahun. Dan anda dapati jawapannya adalah hampir-hampir kurang lebih 5%. Samalah dengan statement yang saya kata dalam ceramah saya baru ini, bahawa the successful people adalah dia 5% sahaja. Dan ia kekal. Disebabkan apa? Dia punya sleeping giant tidur. So anda yang pernah keinginan untuk sukses, anda kena ingat satu decision saja. Satu decision saja saya nak bagi tahu kepada anda, apakah kuncinya cikgu nak bangunkan sleeping giant tu. Sleeping giant ni anda tak akan mampu nak bangunkan dia.
anda yang biasa-biasa tak punya kekuatan luar biasa, sekejap-sekejap minum dulu ni V-Cafe, Volten. Dia minum dulu. Okey. Cikgu, macam mana kita nak bangunkan dia? Anda cuba dengar betul-betul apa yang saya cakap kepada anda. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan bila masa, cikgu, anda nak tahu bila masa tak kita gunakan kita punya gergasi hijau, kita punya sleeping giant tu bagi bangun. Bagi bangun. Anda tahu tak, kalau dia bangun, anda tak pernah mengenali diri anda. Anda baru tahu bahawa, oh selama ini aku mampu melakukannya. Sebenarnya aku tak tahu. Kalau aku tahu, dululah aku buat. Kan? Bila sleeping giant tu keluar dalam diri anda, anda tengok result tu, baru anda tahu sebenarnya aku boleh melakukannya. Tapi selama ni aku ingat aku ni bodoh. Selama ni ingat aku ni tak tahu. Selama ni ingat aku ni memang. Tapi Tuhan dah bagi tahu kat kita semua. Kita semua masih boleh melakukannya. Tapi kita kena ada kaedah dan tahu bagaimana untuk sukses itu. Jadi bangunkan kita punya sleeping giant, gergasi tidur. Gergasi ni maksudnya apa? Kita akan, kalau gergasi kan lebih besar daripada kita. Dia kan lebih kuat daripada kita. Biasa kita buat, masa gergasi ni, kita akan buat sesuatu perkara tu lebih daripada yang kita jangkakan. Sebab tentu nak lakukan tu kena gergasi yang berbadan besar. Tentu dia lebih kuat, lari lebih laju, dia tenaga lebih banyak. Kan? Dalam badan kita dipanggil sleeping giant, kita ada benda tu. Tapi kita tidak mau menggunakannya. Apa yang kita buat adalah kita mengulangi kita punya negatif tadi supaya centralizekan dengan positif. Positif sekejap, kita back to negatif. Positif naik sekejap, kita tarik dia balik kepada negatif. Bila dia naik, negatif dia akan tarik, turun balik kau kat sini. Nak naik, bertahan, dia turun balik ke bawah. Dan balik kepada negatif tadi, iaitu kita duduk, kita mengeluh saja. Aku ni susah. Aku ni memang takdir dah. Aku tak mampu melakukannya. Aku tak boleh. Aku memang macam tu. Dan banyak orang akan stop, berhenti. Itu saya bagi tahu kepada anda. So nak tahu cikgu bila buat, cuba ubah. Ubah diri anda. Ubah diri kita. Kalau anda nak tengok, anda rasa anda selama ni susah hidup. Ingat, Allah bagi kita susah itu supaya menekan kita. Sampai ada orang tu buat ceramah kat kita. Bola tu dia kata kalau kita hempak dekat lantai, baru dia melambung. Kan ceramah tu selalu kita dengar dalam motivasi. Bola tu kalau kita hentam ke lantai, tekan, hempuk lantai tu, bola tu akan melambung makin tinggi. Lagi kuat kita hentam, lagi melambung dia makin tinggi. Maksudnya, kalau kita tekanan kita susah, maksud kita bangun sekuat-kuat hati kita. Lagi banyak tekanan yang kita ada sebenarnya, dia suruh kita bangun sekuat-kuat hati. Hanya apabila kita ada tekanan, baru kita akan bangun. Itu sifat kita. Hati kita sebenarnya sifat macam tu. Kalau kita sakit, baru kita bersungguh. Hari-hari kita jual produk, saya okey, saya sihat, saya tak ada duit. Tapi hari dia sakit, habis duit dia boleh keluar. Hari ni kita nak masuk ni, nak jadi ejen, bayar modal RM480. Modal tak ada, dia jawab mudah je. Tapi hari dia kena sakit, disahkan penyakit kanser, dia akan tahu nak cari apa duit banyak tu untuk doktor nak untuk bagi sembuh penyakit dia. Jadi apa yang dia kata, no, tak ada tadi sebenarnya adalah satu reason, satu alasan untuk dia tidak melakukannya. Supaya dia back kepada keadaan asal dia tidak tertekan dan dia tidak ada pressure. Siapa yang kacau dia? Jin negatif tadi. Hantu, raja negatif tadi. Dia akan tarik balik kita supaya duduk kat situ balik. So macam mana kaedah dia tarik, cikgu? Dia akan tarik. Dia akan burukkan orang tu. Dia suruh supaya kita jangan buat. Kenapa kita jadi lemah? Sebab banyak benda yang anda dengar akan menolak anda supaya jangan lakukan apa yang anda nak buat tu. Nanti anda akan sukses. Penghalang di siapa? Tu, raja negatif tadi tu. Bila anda nak buat, oh jangan tu, hang tahu hang buat company tu apa dia, tu company tu tipu orang. Siapa cakap? Orang tu bercakap. Siapa cakap? Orang ni bercakap. Sedangkan orang tu tak pernah berjaya pun. Tapi sebab dia racun anda, dia menghantui betul. Anda dengar sungguh cakap dia. Nak tahu cikgu macam mana anda dengar orang negatif dengan orang positif tadi? Orang yang bercakap buruk dengan orang yang bercakap baik, mana anda dengar? Ada orang suka anda duduk dalam ni, berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah selesai. Datang seorang lagi, tak payah, aku dah buat dah, aku dah masuk dah dalam voten tu. Tak jadi pun, 3 bulan aku buat, tak ada kelentong je. Okey, sekarang anda dengar yang cakap siapa?
Majoriti kita dengar cakap tadi yang negatif tadi. Dia tu buat baru seorang, cuba dua orang jumpa. Cuba dapat 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sebab 95% akan menarik anda turun ke bawah. Hanya 5% akan membantu menarik anda naik ke atas. Dan itulah sebab kenapa kita begitu sukar untuk kita berjaya dalam satu bidang. So, keedahnya macam mana? Yang ingat ayat banyak motivator bagi tahu yang menentukan untuk anda berubah adalah diri anda sendiri. Decision, you yang buat. Anda yang lakukan. Jangan peduli hal orang lain. Sebab anda ingat, dalam apa situasi orang pun, dia akan komplain anda. Dia ada banyak aura negatif di kebanyakan orang. Akan menarik anda. Even, kalau anda tengok, anda sudah sukses. Ada orang ucap tahniah kepada anda. Betul tak? Banyak orang. Luar biasa tahniah. Soalannya anda tanya, dia cakap tu jujur atau tak? Tahniah dia kepada dia tu jujur atau tidak? Bila tengok kawan tu jatuh bankrupt balik, padam muka. Dulu pakai kereta mewahan, padam muka. Dia yang dulu ucap tahniah kepada kita. Hari ni dia punya happy bila kita tengok down. Berapa ramai dah orang macam tu? Berapa orang ramai tengok kita jatuh, dia pakam bantu kita balik untuk bangun balik. Dulu kau pernah bangun, kali aku akan tolong kau, bangunkan kau balik. Tak ada, betul tak? Tak ada. Orang akan cakap, Allah mahu kesian yang kau dah. Dia pun balik tak fikir pasal kita. Sebab saya bagi tahu pernah, so aura negatif itu sangat kuat. Dalam kita sendiri dulu bertahun-tahun menjadi keturunan kita duduk dalam hati kita yang negatif ini. Hari ini bila datang seorang duk ajar yang aku nanti, anda lari, dengar pun tak mau, lari terus. Tarik berapa nak buat. Dari anda yang fail dalam bisnes. Saya bercakap hari ini tentang bisnes ya. Saya bukan ustaz. Saya cakap tentang bisnes. Anda yang pernah buat satu-satu company. Di sini saya ahli Volten. Anda yang pernah daftar diri sebagai Volten. Balik malam ni. Fikir betul-betul. Lakukan sekali saja saya minta anda. Anda lakukan sekali saja. Kalau orang lain boleh buat, berarti aku pun boleh buat. Mungkin aku lebih baik daripada orang lain. Cuma anda jangan dipengaruhi oleh orang lain. Aura negatif ini sangat besar. Dia keliling kita. Kadang-kadang adik-beradik kita sendiri. Adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Dia membentuk aura dan menghantar gelombang negatif terlalu banyak tanpa kita sedari. Sebab tu hanya orang yang betul-betul faham benda ni. Dia akan block, dia akan lock terus perkara yang negatif itu. Dia tak peduli apa orang nak cakap. Dia hanya keluar aura positif dia saja. Yang aku faham, decision aku yang lakukannya. Aku yang akan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam diri aku. Anda bangun sekuat hati anda. Kekalkan dia. Ingat, apa jadi kepada kita redha saja. Apa jadi, jangan menyalahkan Allah. Sebab Allah dah tentukan kita begitu. Percayalah, Allah itu maha adil. Apa yang kita lakukan itu mesti ada benda yang baik untuk kita. Anda harus tanam dalam diri anda. Jangan give up. Hari ni COVID-19 cikgu. Kami COVID-19 ni, kami nak berniaga cikgu. Tapi COVID-19 tengoklah dulu. Ada tak orang jawab macam tu? Dia tetap, saya bagi tahu kepada anda. Saya bersemangat cikgu dengan ceramah cikgu. Tapi tunggulah COVID-19 habis dulu. COVID-19 tu lagi 10 tahun baru habis, tahu tak? Bila nak buat dia tunggulah cikgu kami tak apa nanti kami cuti sebulan 2 ni, nanti kami jumpa kami buat. Sebulan 2 lepas tu aura negatif masuk dalam diri dia, pengsan terus dia, tak bangun-bangun dah lepas tu. Jadi sebab tu apa faedahnya kita pergi masuk kursus yang HQ buat? Apa faedahnya? Anda tengok bila masuk kursus, pergi masuk kursus, kemudian lari tak? Lari. Bila dia ajar, kita punya mentor kita ajar perkara agak complicated sikit. Susah faham. Cabut susah. Nak kaya susah. Majority. Bila lagi satu, jumpa kawan, bila kita share dengan kawan, kita nak ajak kawan join dengan kita, dia reject kita satu. Walaupun kita ni kuat semangat, sebenarnya kita dapat dah satu aura negatif. Susah benda ni. Anda perasan tak benda tu? Bila anda taja satu orang, anda mula share dengan satu orang, ajak kita, dan bila dia tak mau join kita, kita telah menolak, dia telah menarik aura negatif kita tadi 100, dah tinggal 90. Kita masih kuat sebab 90%. Kita jumpa lagi kawan kedua. Jumpa dia pun reject. Sebab kita tak ada ilmu, kita tak pandai, maka dia pun reject, kita pun rasa kecewa. Kecewa tu datang ke mana? Aura negatif. Tu dia turun tinggal 70%.
usaha lagi, tak apa, masih aku percaya Cikgu Amir cakap, aku percaya mentor-mentor dalam program cakap, aku akan buat juga. Tapi suara dia tu dah lain dah. Dia buat kali 3 tinggal 50%. Akhirnya dia buat lagi, dia buat makin turun, bukan makin naik. Dan akhirnya back to zero. Dan dia stop. Simple. So benda ni saya bagi tahu kepada anda, dalam semua bidang bisnes same, sama. Anda nak tahu tak Sleeping Giant nak bangun dah? Anda cuma saya nak ajar anda satu benda saja. Cuba sekali anda menggunakan segala kekuatan buat apa yang orang lain tak boleh buat. Ingat ayat tu. Dalam ceramah saya dulu, saya pernah bagi tahu kepada anda, kalau anda nak hebat, lakukan apa yang orang lain tak boleh lakukan. Itu the high level. Biasa, lakukan apa yang orang lakukan. Itu biasa, normal. Apa yang orang boleh buat, kita buat, itu normal sebab majority. Ingat tu, kuasa majority. Apa yang orang boleh buat, aku buat. Okeylah, itu normal. Tapi kalau anda rasa anda nak berubah hidup, kalau anda rasa anda nak rasa kehebatan dalam hidup anda, lakukan apa yang orang tak boleh lakukan. InsyaAllah. Kekalkan semangat itu. Anda jangan peduli. Bukan semangat kalau kita kekalkan. Anda tak mati dengan benda ini. Anda menggunakan segala kekuatan. Kalau pagi esok anda bangun pagi, terus sediakan kelengkapan. Mula bergerak esok pagi. Kira time. Bergerak saja. Soal dapat, tak dapat, jadi, tak jadi. Anda akan terus belajar setiap hari. Sambil belajar, terus buat. Even orang tu reject, tak reject. Lagi dia reject, lagi aku kuat. Lagi dia reject, lagi aku kuat. Aku peduli apa dengan orang. You tak mau, tak apa. Next. Berapa kali anda nak bodoh setiap kali next? Betul tak? Akhirnya, anda doa. Nanti kita belajar sedikit kunci dia kat mana. Untuk kita capai menjadikan kekuatan dalam diri kita tu. Kita nak bangunkan Sleeping Giant. So, apa itu tadi saya bagi tahu tadi, gegas hijau tadi. Anda mesti bangun dalam keadaan anda tak pernah merasakan kekuatan anda sebetulnya. Anda tak pernah serajin itu. Anda tak pernah menggunakan buat. Jadi tak takut kalah. Selama ni anda takut kalah. Mulai hari ni, aku tidak akan takut kalah. Tidak takut rugi. Tidak takut risiko. Tidak takut sebarang apapun. Dan itulah yang dipanggil gergasi hijau. Stand up. Semua kena bangun. Anda yang pernah kalah dalam hidup, percayalah kalau anda menggunakan segala kekuatan, fokus betul-betul, anda tengok, buat apapun. Hebatnya kita, suksesnya kita, kena ada barrier. Penghalang itulah yang menjadikan kita hebat. Contoh saya bagi tahu kepada anda. Kalau saya ini boleh bergerak dalam satu dewan tu, berjalan kaki dari ujung, tak ada orang menghalang saya, ada tak orang tepuk tangan kat saya? Tak ada kan? Sebab semua orang boleh jalan. Tapi kalau ada rimau seekor dekat situ, saya boleh melintasi rimau tu, orang tepuk tangan tak? Orang akan tepuk tangan, betul tak? Sebab ada rimau. Wah, Cikgu Amir berjaya mengatasi rimau. Dia boleh lintas juga. Kerana ada apa? Barrier. Kalau tak ada barrier, mana ada sukses? Ingat tu. Tak ada penghalang, tak ada barrier itu, anda tak dipanggil sukses. Sukses itu the only one. Kalau dalam lari 100 meter tu anda tengok juara dia seorang je. Tapi 10 orang bertanding tu adalah orang terpantas di dunia. Berebut. Pantas tak mereka? Pantas. Tapi juaranya tetap satu. Tak akan ramai. Sebab tu anda jangan takut. Apabila banyak orang reject anda, banyak orang, gunakanlah benda itu sebagai hal-hal yang positif yang akan menolak saya dan anda naik dan menggunakan segala kekuatan. Anda ingat, jangan takut kalah, jangan takut rugi, jangan takut sebal, jangan takut malas, jangan takut give up. Benda ni semua tidak akan membunuh kita, tidak akan membunuh kita sama sekali. Stand up. Be the best. Always. Allah itu maha adil. Banyakkan sedekah kita, jangan berhenti-henti. Lakukan yang terbaik. Jangan mengatakan orang, jangan mengumpat orang. Doakan kejayaan orang lain sentiasa. Bersyukur kalau orang lain berjaya, walaupun kita tak sehebat dia, kita tetap bersyukur kepada dia. Sentiasa memikirkan hal-hal orang, membantu rakan-rakan kita untuk sukses, buat kerja kerana Allah. Gunalah segala kekuatan yang anda ada. InsyaAllah Allah akan bagi satu strength yang anda tak pernah tahu di dalam badan anda ada gergasi hijau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.